Terima kasih Datuk Pengerusi. Saya ingin merujuk kepada putaran 070-700 bayaran pampasan tol. Apabila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri memberi ucapan bajet 2011 telah menyatakan bahawa beliau dengan sukacitanya mengumumkan kadar tol di 4 lebuh raya milik Plus Expressway berhad tidak akan dinaikkan bagi tempoh 5 tahun akan datang bermula dengan serta-merta. Seronok kita semua mendengarnya. Tetapi persoalan yang timbul adalah menurut putaran 070-700 ini ada peruntukan 200 juta sebagai bayaran pampasan tol. Saya ingin tahu ini adalah bayaran pampasan tol untuk syarikat konsesi yang mana. Ini perkara satu. Perkara kedua adalah saya nak tahu ekoran daripada pengumuman pembekuan kenaikan kadar tol untuk 5 tahun akan datang ini. Ada satu laporannya yang menyatakan melaporkan pengarah urusan dan ketua pegawai eksekutif kumpulan UEM yang menyatakan Plus akan menerima pampasan sekitar 1 bilion setahun berikutan ketiadaan kenaikan kadar tol seperti yang diumumkan dalam bajet 2011 baru-baru ini. Jadi ini bermakna menurut laporan ini kerajaan perlu membayar Plus sebanyak 5 bilion kalau 5 tahun. Tetapi selepas kenyataan ini dilaporkan, kita dapat seorang menteri dalam Jabatan Perdana Menteri dilaporkan menyatakan bahawa mengikut perjanjian konsesi setia ada, kerajaan tidak perlu membayar sebarang pampasan untuk Plus kerana sekarang Plus UEM dengan kereta BSP sedang menstrukturkan semula perjanjian konsesi utama. Jadi apa kedudukan sebenarnya? Apakah kerajaan perlu bayar atau tidak perlu bayar? Seberang pampasan ekoran daripada khabar ekoran daripada pengumuman tidak akan menaikkan kadar tol 5 tahun ini. Syarikat UEM kata perlu bayar mengikut perjanjian konsesi. Tetapi kerajaan kata tidak perlu bayar. Yang mana satu? Dewan Yang Mulia ini patut dimaklumkan. Apakah kedudukan sebenarnya? Laluan. Ya. Mengurusi. Terima kasih Batu Gajah. Saya bersetuju dan saya mohon Batu Gajah memberikan sedikit pandangan secara rekodnya Batu Gajah. Di antara tahun 2003 hingga 2008 sebenarnya kerajaan telah membayar pampasan kepada Plus sebesar 2.8 bilion ringgit Malaysia di antara 2003 hingga 2008. Saya juga nak establish satu lagi fakta bahawa Plus telah pun mencatatkan keuntungan besar Batu Gajah yang setakat tahun kewangan berakhir 31 Disember 2009 Plus untung bersih 1.19 bilion berbanding keuntungan bersih pada tahun 2008 adalah 1.08 bilion. Isunya ialah Plus untung berbilion-bilion, kemudian kerajaan terus membayar pampasan. Di satu sisi Perdana Menteri mengumumkan tiada kenaikan tol untuk menarik sokongan rakyat, tapi dalam parlimen ini Menteri di Jabatan Perdana Menteri mengumumkan tiada bayaran konsesi tol. Sesuatu ada yang tak kena di sini. Kerajaan bertanggungjawab memberikan penjelasan dan kita akan mengikuti dengan dekat isu ini, dan saya terima kasih Batu Gajah kerana membangkitkan perkara ini pada pihak ini. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Macang atas maklumat yang diberi. Saya rasa kerajaan bertanggungjawab harus menjelaskan perkara ini dengan sedalamnya dalam Dewan Yang Mulia ini. Sebab kita tak tahu Yang Amat Berhormat Perdana Menteri membuat satu pengumuman menyatakan ini adalah satu berita yang sukacita. Tapi di sebaliknya perlu membayar pampasan dengan yang menggunakan wang rakyat juga kepada Plus Expressway ini. Dan saya juga ingin tahu setakat ini berapakah tunggakan pampasan tol yang belum dibayar oleh kerajaan kepada syarikat konsesi lebuh raya yang sedia ada ini. Dan selepas ini saya ingin rujuk kepada perkara berkenaan juga tol. Datuk Pengerusi, saya telah bangkitkan dalam Dewan Yang Mulia ini beberapa kali berkenaan cut, touch and go ya. Saya rasa syarikat Plus harus bertanggungjawab dan tidak haruslah menolak
tanggungjawabnya dan menyatakan bahawa ini adalah kutipan oleh pihak yang ketiga. Saya merujukkan kepada charge yang dikenakan apabila seorang pengguna kad touch and go, di mana mereka nak tambah nilai kad touch and go, mereka dikenakan dengan bayaran 50 sen setiap kali mereka buat tambah nilai. Walaupun dalam pertanyaan saya dalam Dewan Yang Mulia ini ada menyatakan bahawa Plus cuba menjustify kan, membuat justifikasi bahawa itu bukan kutipan Plus atau Touch and Go, ini dikutip oleh ejen yang ketiga. Tapi ejen yang ketiga adalah dilantik oleh Plus atau syarikat Touch and Go. Jadi yang dikutip adalah dalam masa 2008 sehingga September 2010 ada sebanyak 12.36 juta datuk pengurusi. Yang pertama adalah kita beli kad Touch and Go RM10. Lepas tu kalau sudah sampai tempoh 10 tahun, kad Touch and Go tidak boleh digunakan. Syarikat minta orang ramai yang telah memegang kad Touch and Go 10 tahun kena tukar kad, kena bayar RM10 lagi. Kalau kita hilang Touch and Go, kita tak ada daftar Touch and Go kita, semua kan baki dalam kad Touch and Go itu akan luput. Datuk pengurusi mana boleh adil? Kalau kita telah beri kad Touch and Go RM10 itu, haruslah menyediakan kemudahan tanpa nilai secara percuma. Dan Plus dan syarikat Touch and Go tidak boleh menyatakan ini dikutip oleh pihak ketiga. Saya amat terkejut jawapan dari Dewan Yang Mulia menyatakan bahawa ada menyediakan kaunter tambah nilai Touch and Go di mana tanpa servis charge dikenakan. Dan daripada jumlah datuk pengurusi yang disediakan tanpa servis charge adalah sebanyak 901 buah terminal saja daripada 4,254 buah terminal. Ini bermakna kebanyakannya adalah yang disediakan oleh siapa? Oleh pihak yang ketiga, datuk pengurusi yang mengenakan charge. Mungkin menteri akan menjawab bahawa ada bank juga tidak mengenakan charge 50 sen ini. Tapi bank CIMB kepada kemudahan ini boleh digunakan oleh pemegang kad CIMB saja setahu saya, datuk pengurusi. Oleh itu saya rasa kerajaan haruslah mementingkan kepentingan pengguna Touch and Go ini. Mungkin ada yang kata 50 sen sahaja tak banyak, tapi kita menggunakan Touch and Go mereka yang tinggal di Selangor atau Kuala Lumpur sepanjang masa. Kalau tidak, mengapa bagaimana pihak ketiga boleh kutip dalam tahun 2008 hingga September 2010 12.36 million, kutip 50 sen 12.36 million datuk pengurusi. Kos ini sepatutnya diserap oleh Plus dan tidak haruslah ditolak ke atas beban orang ramai. Dan datuk pengurusi, sebelum ini saya telah bangkitkan di jejantas Sungai Buloh sana dulu ada satu kaunter menyediakan tambah nilai secara percuma. Lepas tu mereka telah tukar dengan meletakkan satu mesin, dan di mana setiap kali kalau kita nak tambah kat mesin itu kena bayar 50 sen. Bukankah kita telah menjimatkan kos untuk Plus? Tidak perlu mengambil seorang pekerja duduk di atas di dalam booth Plus tersebut. Tapi diganti dengan mesin, dia tolak kos itu atas beban bahu pengguna kad Touch and Go. Dan akhirnya berkenaan Smart Tag, pengguna menggunakan Smart Tag perlu menggunakan kad Touch and Go. Tapi persoalan yang timbul Smart Tag ini berharga RM120 setahu saya, dan ramai pengguna tidak berani meletakkan Smart Tag itu di cermin depan kenderaan mereka. Datuk pengurusi tahu mengapa? Datuk pengurusi tahu mengapa? Kerana orang ada mereka yang tidak bertanggungjawab akan memecahkan cermin kenderaan untuk mendapatkan Smart Tag mereka. Kalau sedemikian, fungsi Smart Tag telah gagal juga. Kalau pergi buat aduan dengan Plus, kata Smart Tag telah dicuri kerana cermin kenderaan telah dipecah, syarikat Plus tidak akan membuat gantian. Yang Muhammad. Terima kasih Muhammad. Pengurusi, Yang Muhammad daripada Batu Gajah ingat dia seorang pakai Smart Tag. Kalau nak letak di cermin tu, bila kita tak dalam kereta, buanglah daripada situ, letak tempat lain, baru orang tak curi. Itu saja cadangan saya. Terima kasih. Bertanya mana-mana burak pun saya rasa Yang Muhammad, maaf Yang Muhammad Padang Besar tidak tahu apakah fungsi sebenar Smart Tag itu.
fungsi sebenarnya adalah Batu Gajah sudah kalau sesat Yang Mohamad pergi buat lawatan atas laman web ya. Dia kata smart tag mesti lekat pada cermin kenderaan. Bukannya betul. setiap kali mau Betul. melalui Boleh smart jabut tag, lah Batu keluarkan Gajah, boleh dari, jabut lah. kita, Lah sikit. mana-mana bahagian kenderaan untuk pegang kat tangan Ya. untuk lalu. Ya, Okey. betul yang Muhammad. Itu Saya bersetuju. persoalannya. Saya bersetuju, tapi kita letak balik apabila kita nak di dalam kereta, kita berjalan, kita letaklah. Kita tak dalam kereta, jangan letak situ. Itu saja. Terima kasih. Yang saya dua perkara yang timbul. Itu menunjukkan suasana tidak selamat lagi. Kadar jenayah dalam negara ini. Smart tag ada orang pun mau curi. Satu perkara kedua adalah saya setahu saya smart tag ada buat pendaftarannya. Apabila beli satu smart tag ada buat pendaftarannya. Jadi mungkin pihak PLAS boleh bekerjasama. Kalau smart tag itu telah dicuri, laporan dibuat, boleh dibatalkan penggunaannya. Jadi kalau sedemikian orang tidak akan mau mencuri smart tag tersebut. Jadi macam itu padang besar tak payah setiap kali guna smart tag kena keluar dari laci. Itu smart tag dari laci kenderaannya. Saya rasa saya memandang berat perkara ini. Saya berharap pihak kementerian akan meminta PLAS menyerap kos tambah nilai 50 sen tersebut demi kepentingan pengguna kad Touch 'n Go. Sekian, terima kasih.